Cumanya saya ingin bincangkan sedikit tentang hadis Nabi SAW yang digunakan oleh sebahagian pihak. Di sana ada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, tentang seorang wanita yang mana Nabi dia telah memilih untuk tidak berubat sedangkan dia sakit, dan Nabi menyatakan baginya syurga. Mungkin sebahagian pihak telah gunakan hadis ni untuk menyatakan tak payahlah kita susah-susah nak berubat, kalau kita redha dengan sakit kita maka kita akan masuk syurga. Hadis ni diriwayatkan oleh Atha bin Abi Rabah, iaitu tabi'i yang mulia, anak murid kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan anak murid kepada ramai sahabat yang lain. Atha bin Abi Rabah kata bahawasanya Ibnu Abbas pernah kata kepadanya, ala urika mra'atan min ahlil jannah, maukah kamu aku tunjukkan satu orang wanita di kalangan ahli syurga? Qultu bala, aku kata ya. Kemudian Ibnu Abbas menunjuk kepada seorang wanita. Kata Ibnu Abbas, hadhil mar'atu sauda atat Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat inni usra wa inni atakashaf fad'u Allah li. Ini wanita yang hitam ni, yakni orang kulit hitam, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata inni usra, aku ini usra, wa inni atakashaf fad'u Allah li, dan aku ini tersingkap auratku, maka doalah untuk Allah padaku. Usra ni dia nak terjemah dia macam histeria, macam sawan lah, macam dia hilang ingatan dia dan diri dia bertindak luar daripada kesedaran dia. Kebanyakan ulama-ulama hadis bila mereka nak syarah hadis ni, mereka kata masalah tentang sar' ni, tentang macam histeria ni, dia disebabkan kerana dua faktor. Faktor yang pertama, dia kata hatta Imam Bukhari dia sebut bab fadli man yusra minar rih, bab kelebihan orang yang kena histeria ni atau sar' ni daripada rih, daripada angin. Jadi para ulama di kalangan mereka, kebanyakan mereka bila syarah, mereka sebut bahawasanya ada dua sebab kemungkinan orang kena benda ni. Bahagian yang pertama ialah dia kata rihun ghalidh yahtabis fi manafidid dimagh. Ini disebut oleh banyak lah, disebut di dalam syarah Al-Misbah Al-Fallah dan macam ini, dan disebut juga oleh Al-Aini, disebut juga sikit sebanyak oleh Ibn Hajar Al-Asqalani. Maksudnya rih ghalidh, satu angin yang yakni udara yang begitu keras, yahtabis fi manafidid dimagh, yang terkurung di dalam rongga-rongga otak. Maksudnya ni disebabkan tekanan dalam mana dia, maksudnya faktor kesihatan dalam diri itu. Dan mereka sebut yang bahagian yang pertama ini, seperti mana kata Al-Imam Syaukani dalam Nailul Awtar, kata bahagian pertama ni yuthbituhu jami'ul atibba wa yadhkuruna ilajahu. Bahagian pertama ni kebanyakan doktor memang sebut yang ni punca dia. Kemudian bahagian yang kedua ialah disebabkan kerana jin. Jin, iaitu orang yang kena histeria disebabkan kerana jin. Bila dia kena jin, dia tak sedar dalam diri dia, kemudian dia mungkin sampai tersingkap aurat dia, seperti wa inni atakashafu, seperti mana yang disebut di dalam hadis ni.
Bahagian yang kedua ni kata al-Imam Al-Shawkani dan selainnya juga sebelum itu, bahawasanya bahagian kedua ni yajhaduhu kabirun minhum, yakni ramai golongan doktor tak setuju. Wa ba'duhum yuthbituhu, sebahagian mereka kata betul memang ada jin yang menyebabkan orang kena histeria. Abu Hasan Al-Asy'ari dia di dalam Maqalat al-Islamiyin dia kata bahawasanya, kata dia ahli sunnah kebanyakannya mengiktiraf bahawasanya boleh berlaku histeria ni disebabkan oleh kerana jin, dan benda ni dinafikan oleh golongan Mu'tazilah. Al-Qadi Abu Abdul Jabbar yang juga disebut oleh Ar-Razi sendiri, dia menafikan hal-hal ni. Dia menyatakan bahawasanya Al-Jubai, mereka ini semua menafikan hal ni. Mereka kata ini tak boleh berlaku kerana mustahil dua roh duduk dalam satu jasad. Adapun majoriti para ulama mereka akur benda ni. Ini disebut oleh Al-Aini di dalam ketika mensyarah dalam Umdatul Qari. Dan alasan mereka ialah alladzina ya'kuluna riba, dalam Quran kata alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakabbathu syaitan minal mas. Orang-orang yang makan riba tidak akan berdiri, melainkan berdiri seperti orang yang kerasukan syaitan disebabkan oleh kerana penyakit gila ataupun tak betul. Jadi kerasukan syaitan tu walaupun hal ini pada hari kiamat kelak, tapi seolah-olah seperti orang kerasukan syaitan, kata Quran, maksudnya kerasukan syaitan itu berlaku. Tapi majoriti para ulama sebut dua lah, bahawasanya wanita ni sama ada bahagian pertama atau bahagian kedua dia kena penyakit ni. Apapun, cuma saya menarik Anwar Shah Al-Kashmiri dalam Faidul Bari. Anwar Shah Kashmiri ni ulama India, dia syarah kepada Sahih Al-Bukhari, kitab dia nama Faidul Bari. Saya ada kitab dia tu, saya beli, dan daripada anaknya iaitu Anzar Shah Kashmiri, saya pergi kerana saya membaca hadis di rumah anaknya Anzar Shah Kashmiri. Jadi bila saya baca kitab dia, saya teringatlah kerana anak dia tu telah tulis kata-kata tausiah untuk kitab bapaknya tu kepada saya, dan saya menganggap dia sebagai guru saya kerana saya membaca kitab-kitab hadis dengan anaknya. Apapun yang penting ialah saya nak ceritanya ialah Anwar Shah Kashmiri, dia bagi satu pandangan walaupun sekali lalu, tapi saya tertarik pandangan. Dia kata perempuan ni dia kena penyakit bahagian yang pertama. Sebab apa? Kerana mustahil kalau dia kena kerana jin, Nabi SAW akan biarkan dia kerana itu jin. Tapi walaupun sebagai para ulama lain kata kemungkinan juga dia kena jin, tapi tak apa, kita sambung hadis ni. Bila dia datang kepada Nabi, dia bagi tahu keadaan Nabi, keadaan diri dia kepada Nabi SAW, bahwasanya dia ini masru'ah, dia ini dalam keadaan sawan ataupun histeria, dan kemudian dia ini tersingkap auratnya. Nabi kata in syi'ti sabarti walakil jannah wa in syi'ti da'utullah an yu'afiyaki. Jika engkau mau, in syi'ti sabarti, jika engkau mau engkau boleh sabar, walakil jannah, bagi engkau syurga. Wa in syi'ti da'utullah an yu'afiyaki, jika engkau mau aku boleh berdoa kepada Allah supaya Allah menyembuhkan engkau. Faqalat, lalu dia berkata asbir, aku akan sabar. Dia kata aku sabar, yakni dia pilih Nabi tak payah doa kat dia biarlah dia sakit, dia nak sabar. Sebab mungkin kerana Nabi kata kat dia walakil jannah, kalau kau sabar kau dapat syurga. Jadi dia pilih untuk sabar. Dia kata maksudnya tak apalah, tak payah doa kat dia supaya sembuh, untuk sabar. Cuma dia kata pada Nabi, kemudian faqalat, kemudian dia kata inni atakashaf fad'ullah alla atakashafa. Aku ini inni atakashafu, aku ni bila jadi tu penyakit tu jatuh, dia tersingkap aurat-aurat kau. Doalah pada Allah supaya tak tersingkap aurat kau. Fada'alaha, Nabi doa pada dia supaya auratnya tak tersingkap. Sebelum saya nak terus bahas, tapi tang ujung tu menarik. Yang ni dia ni walaupun dalam keadaan
kena histeria macam tu, sawan macam tu, dia duk minta supaya Nabi doa supaya jangan tersingkap aurat dia. Jadi kita orang perempuan ni kadang-kadang kita tak kena histeria pun ada yang tersingkap juga. Jadi eloknya kita tengok dia ni yang Nabi kita masuk syurga ni, sampai ke peringkat itu dia menjaga aurat dia, menunjukkan kelebihan yang besar daripada diri dia. Balik pada hadis ni. Hadis ni telah menjadi perbincangan besar di kalangan para ulama. Mengapa menjadi perbincangan di kalangan mereka? Kerana dalam hadis ni seolah-olah dekat hadis nampak terang macam kalau orang tu sakit, dia tak mau berubat, okey, tak ada masalah pada dia. Bahkan Nabi kata dia dapat syurga. Jadi ini macam mana? Yang afdalnya kalau sakit berubat ke, tak usah berubat. Tapi dalam masa yang sama di sana ada hadis yang sahih juga, sebagian menghasankannya, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan selainnya. Nabi SAW kata, tadawu ibadallah, berubatlah wahai hamba-hamba Allah, fa inna Allah lam yad'u da'a illa wada'u ma'ahu dawa ghairul haram, dalam sebagian ghairus sam. Wahai hamba-hamba Allah, berubatlah. Allah Ta'ala tak meletakkan penyakit melainkan letak bersama dengan dia ubat, melainkan tua ataupun maut. Bila tua ni tak payahlah. Sebahagian kita walaupun tua ni macam mana pun orang panggil orang tua lah. Walaupun orang kata pandai ke apa, tua, bila dah tua ni taklah akal dia macam orang muda, ataupun taklah akal dia sebijak macam dia masa kurang tua ataupun masa dia muda. Ada gabungan emosi dia, ada gabungan macam-macam dalam diri dia, yang kadang-kala kita nak agak dia pun payah. Dan antara dia bertindak atas emosi ataupun dia bertindak di atas kecerdikan ataupun kebijaksanaan dia. Tak apalah. Tapi Nabi SAW kata, tadawu ibadallah, berubatlah wahai hamba-hamba Allah. Nabi suruh berubat. Kemudian Nabi SAW tu sendiri berubat, kan? Sehingga Ibn Abbas kata, ihtajaman Nabi SAW wa huwa saimul muhrim. Nabi itu berbekam sedangkan dia puasa dan dia dalam ihram. Dan dalam Bukhari dia kata ihtajam, dia berbekam apa min syaqiqatin kana bi fi ra'sihi, kana fi ra'sihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam disebabkan kerana sakit kepala daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda berbekam. Kemudian Nabi pun dan banyak riwayat-riwayat menunjukkan Nabi mengambil langkah-langkah bagaimana untuk menjaga diri dengan berubat. Bahkan kita tahu ada hadis yang sahih, Nabi kata habbatus sauda syifa min kulli da. Habbatus sauda itu ubat untuk segala penyakit. Yang ni Nabi cadangkan supaya orang berubat, kan? Dan di dalam riwayat Imam Ahmad dan disebut oleh Imam Az-Zahabi ketika sebut tentang Aisyah radhiyallahu anha, orang kagum dengan Aisyah radhiyallahu anha, walaupun riwayat ini ada sedikit perbincangan di sudut kesinambungan sanad itu, tapi Aisyah radhiyallahu anha, orang tanya dia, orang kata, Aisyah, kalau kau ni pandai hukum syarak, pandai tentang kitab dan Quran dan sunnah, orang tak heran kau isteri Nabi. Pandai tentang syair, tak heran kau anak Abu Bakar. Tapi macam mana kau pandai tentang ubat-ubat? Kata Aisyah radhiyallahu anha, kerana Nabi SAW tu pada akhir hayat dia sakit. Wufud, perwakilan Arab ni datang. Wufudul Arab datang dan mereka mensifatkan ubat, dan aku orang yang membantu ubat untuk Nabi SAW. Artinya Nabi mengambil langkah ni. Jadi para ulama bincang antara hadis ni dan hadis ni. Ni satu bab dia panggil ilmu muskilul hadis. Ilmu bila hadis ni nampak pada zahir macam tak konsisten. Apa sebenarnya? Para ulama, hasil daripada perbincangan mereka menyatakan
Jika sekiranya satu orang tu memang dia ke satu peringkat yang mana dia sabar, dia kalau sakit pun dia tak gaduh orang, dia sabar, dia redha, dia boleh memilih untuk tak berubat. Misalnya kalaulah ada orang tua di kampung sakit kaki, tapi hospital lah Haji, tak apalah, aku duduk seorang je, dia sabar, tak menyusahkan orang, dia saja sakit kaki, itu pun demam sikit-sikit, dia tak kacau orang. Ini kemudian dia harap Allah Ta'ala dengan sakit itu menggugurkan dosa dia dan seumpamanya, dia boleh melakukan hal itu, mudah-mudahan dia dapat pahala. Tapi kalau dia satu orang tokoh macam Nabi perlu berkhidmat untuk umat, Nabi tak boleh dibiarkan sakit, baginda mengubat sakit baginda. Bahkan banyak bab-bab ruqa, bab-bab ruqyah, Nabi SAW jampi Jibril dan seumpamanya. Nabi bismillah ya arqi wallahu yashfi min kulli da'in yu'zik, dengan nama Allah aku menjampi, Allah yang menyembuhkan. Nabi jampi kan. Bila Nabi sakit dalam tubuhnya, kata Aisyah, Nabi SAW letakkan tangan baginda, Nabi berdoa dan Nabi meminta jauh, a'udzubillah wa qadratihi min syarri ma ajidu wa ahadir, aku berlindung dengan Allah dan kudratnya daripada apa yang kau hadapi dan kau bimbangi. Nabi doa, dan itu diajar Aisyah radhiyallahu anha dan hadis-hadis yang sahih. Kerana baginda perlu sihat, baginda perlu untuk berkhidmat pada masyarakat. Bahkan baginda Rasul, Allah jadikan kesembuhannya itu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam berdoa. Saya nak pergi dalam kes coronavirus ni. Ini kadang-kadang kita tak boleh guna hadis ni. Coronavirus ialah penyakit yang berjangkit. Kalau satu orang tu sakit demam seorang-seorang, kemudian dia meninggal seorang-seorang, kalau pun, dan peninggalan dia tu tak menyusahkan kaum muslimin, tak membebankan umat, tak apa. Ini dia penyakit yang berjangkit. Bila dia kena, dia boleh kena pada orang lain pula. Lepas pada tu dia pergi ke masjid, dia berjumpa ke pasar, dia memusnahkan kaum muslimin. Sedangkan kedatangan agama itu antaranya bertujuan hifzun nafs, dia menjaga nyawa. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan kamu campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Hatta orang semayang malam sampai tak tidur pun tak, agama tak bagi. Macam hadis Salman dan Abu Darda. Salman nasihat Abu Darda dengan nasihat Nabi, inna li nafsika alaika haqqa wa li ahlika alaika haqqa, bagi dirimu ada hak, bagi kaum keluargamu ada hak. Jadi kalau diri kita sampai sakit yang menyusahkan orang lain, sama dengan vaksin. Bila kita nak sakit seorang tak apa, anak di bawah kita tak berikan pada dia vaksin, bila dia besar dia sakit, berdosa kita, kerana kita tahu kita mendedahkan anak kita kepada penyakit, melainkan kita ada alternatif yang kita percaya alternatif itu benar. Jika tidak, kita sengaja mendedahkan dia kepada bahaya. Setelah kita tahu, seperti mana kita buka waktu sejuk, kita tak pakaikan anak kita baju, kita kata tak apa, kalau dia Allah Ta'ala mau, dia tak akan mati kesejukan. Ini tidak benar. Dalam kes coronavirus ni, hadis-hadisnya, ayat-ayatnya bukan hadis ni. Hadis ni hadis personal. Satu orang sakit kepala seorang-seorang, satu orang sakit gigi seorang-seorang, tak kucai orang, tak kacau orang. Kemudian dia buat kesimpulan, dia tak berubat, dia sabar, dia tak merungut pada Allah, dia harapkan redha Allah. Walaupun dia sakit, dia dapat tunaikan perintah Allah dengan sempurna, dia dapat solat, dia dapat apa, dia dapat tunaikan kewajipan-kewajipan yang lain. Dia simpan sakit tu pada diri dia. Dia sabrun jamil, dia sabar dengan sabar yang baik. Dalam kes tu hadis ni boleh digunakan. Misal satu orang dah sakit, dia tak pergi berubat. Kalau kita kata wajib pergi berubat, dia tak pergi, dia berdosa. Dia sakit, misalnya dia sakit bau, lama sakit bau dah, dia kata dekat 2 tahun tak pergi berubat, tak apalah, boleh duk tahan lagi. Yang penting boleh duk semayang, boleh duk solat, pergi masjid, umrah pun pergi, haji pun pergi, zakat pun bayar, tak ada masalah apa, alhamdulillah. Dalam keadaan yang macam tu, terpakai untuk dia hadis ni, mudah-mudahan sakit tu menggugurkan dosanya.
Ada pun dalam keadaan yang seperti mana sekarang coronavirus, yang merebak pada orang lain, kemudian ada ustaz bercakap dalam TV, bercakap dalam siaran YouTube dan seumpamanya, ini semua kalau Allah kehendaki tak payahlah kita nak pergi berubat, Allah dah takdirkan, kalau Allah kehendaki kita semua akan selamat. Ini menyanggahi hadis Nabi SAW. Bahkan perbuatan itu seperti mana yang saya sebutkan tadi, bimbang boleh masuk, bahkan saya yakin ia masuk dalam maksud hadis Nabi, qatalahumullah, mereka membunuhnya, Allah Ta'ala membunuh mereka, yakni seolah-olah dosa mereka seperti membunuh orang, dan Allah balas tindakan dosa membunuh itu dengan pada hari kiamat kelak.